Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Di dalam kitab yang ada depan saya ini menceritakan tentang takwa, didatangkan 158 ayat yang menyebut tentang takwa. Kalau saya baca satu-satu tu perasaan berapa bulan nak habis, panjang. Cuma pagi ini kita masih lagi membicarakan beberapa ayat yang berbaki daripada tajuk yang kita sedang pelajari, iaitu takwa. Hari ini kita masuk ayat 1, 2, 3 surah Al-Baqarah. Allah berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Dan takutilah kamu semua akan suatu hari di mana seseorang tidak dapat menyelamatkan orang lain dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan dan sebarang pertolongan ataupun syafaat, dan orang yang bersalah itu tidak akan diberikan pertolongan. Jadi ayat 123 surah Al-Baqarah suruh kita takwa akan satu hari. Takwa di sini dengan makna al-khauf wal khasyah, takut, bimbang. Takutlah kamu semua akan satu hari. Yauman ni kalau orang mengaji bahasa Arab dia panggil isim nakirah. Wan nakiratu tufidul umum. Akan satu hari, hari apa? Tak tahu. Ahad ke Isnin ke Selasa ke Khamis ke, tak tahu hari apa. Tahun ni ke tahun depan ke, 5 tahun lagi ke, tak tahu juga. Jadi hari itu hanya Allah tahu. Hari apa? Hari kita akan berada di situ, yang dinamakan hari akhirat. Dalam ayat lain, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu akan satu hari kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Takutlah kamu akan hari kamu nak mati. Tu mudah faham. Kita kena bimbang, hari itu kita mesti jumpa. Cuma cepat dengan lambat. Mungkin orang tu jumpa hari ni, mungkin esok, mungkin 10 tahun lagi. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hari itu kita kena takut. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin. Kemudian dibalas akan setiap seseorang itu dengan sempurna. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sesuai dengan apa yang ia lakukan di dunia dulu.
Wahum la yuzlamun, mereka tidak akan dianiayai, dizalimi. Jadi Allah pesan kita kena bimbang hari kita nak balik ke dia. Satu, ayat ni kata bimbanglah kamu, takutlah kamu. Masa Kedah kata seriau, akan satu hari yang tidak ada seorang pun dapat menyelamatkan orang lain, melainkan orang yang Allah izin. Seperti para nabi memberi syafaat, seperti orang-orang tertentu yang diizinkan bagi syafaat. Masa tu tak boleh bayar tebusan daripada hukuman. Masa tu tidak ada sebarang pertolongan, melainkan orang yang Allah izin. Dan orang yang bersalah di dunia tidak akan ditolong lagi sampai bila-bila. Ini 4 sifat yang terdapat pada hari yang kita kena takut itu. Sifat pertama, tidak ada seseorang dapat menyelamatkan seorang yang lain. Sifat yang kedua, tidak akan diterima tebusan. Nak bagi tebusan pun tak ada apa pada masa itu. Dan sifat ketiga, tidak ada syafaat pertolongan kepada orang yang salah. Sifat yang keempat, orang yang bersalah tidak akan ditolong. Wala hum yunsarun, mereka tidak akan ditolong. Ada seorang ulama menasihati seorang raja pada masa dulu ataupun khalifah. Dia kata orang yang balik kepada Allah itu, yang mati itu ada 2 jenis. Satu, dia mati seperti mana seorang yang bermusafir nak balik jumpa keluarga yang dia sayang. Satu lagi, mati seperti seorang hamba yang cabut lari daripada tuan dia. Tentu perasaan 2 orang itu berbeza. Kita pergi musafir, mungkin kita musafir seminggu, 2 minggu pergi buat umrah. Mungkin kita musafir 40 hari pergi buat haji. Mungkin kita musafir 3 hari kot seminggu pergi Kuala Lumpur. Bila kita lama banyak hari duduk di luar, kita balik ke rumah, tak sabar nak jumpa keluarga yang baik yang kita miliki. Kalau keluarga kita baik lah. Kalau keluarga kita pun tak baik, kita pun tak syok nak balik. Laki tu, bini tu, dia ada laki baik, dia kata laki aku baik nak balik dah. Kalau laki dia jahat, dia kata neraka balik dah. Kalau laki baik, dia kata syurga balik dah. Jadi kalau kita ada keluarga yang baik, ataupun kita ada anak yang baik yang kita sayang, bila anak kita dalam perjalanan nak balik rumah kita, kita rasa gembira. Nak jumpa orang yang kita kasih, yang sudah berpisah dengan kita dengan sebab dia bermusafir. Mungkin dia musafir 3 hari, 3 tahun tak kira. Yang penting orang yang bermusafir nak balik jumpa keluarga dia, dia yang balik pun syok, kita yang tunggu dia balik pun kita syok. Kerana orang yang kita nak jumpa ni orang yang kita kasih. Itulah perumpamaan orang beriman nak mati, nak jumpa Allah Ta'ala. Dia syok nak mati kerana dia nak jumpa nikmat yang Allah tersediakan. Sebaliknya, orang yang balik ke rumah dia, orang yang nak balik ke akhirat dengan dosa yang banyak, dengan keburukan yang banyak, seperti baliknya seorang hamba yang lari daripada tuan dia, lepas tu kena tangkap, kena ikat, kena heret, dalam lori yang ada pagar tu, dibawa balik nak jumpa tuan. Dia cukup takut kerana jumpa saja bukan tuan dia nak jamu nasi ikan dak, tujuan dia nak siksa dia. Aku jadi tuan hang, aku beli hang sebagai hamba, aku suruh hang buat kerja, hang cabut lari no, lah hang kena tangkap dah. Hang balik mai ke aku bukan bagi permaidani merah ke hang balik mai ke aku, hang kena hukuman.
hang akan diikat, akan dipukul, akan ditibai, akan ditahak daripada makan minum, kerana hang hamba tak betul. Aku suruh hang buat kerja, hang curi duit aku, hang lari pergi Kuala Lumpur. Lah aku hantar spy, hantar SB, hantar apa semua, hang kena tangkap. Hang dalam perjalanan nak balik jumpa aku, aku sambut hang dengan siksa dan hukuman, kerana masa hang duk kerja dengan aku dulu, hang buat benda tak betul. Hang curi duit aku, hang tipu aku, hang ikat anak aku, hang buat macam-macam benda-benda buruk. Masa tu aku tak dihukum sebab hang cabut lari. Lah hang dah kena tangkap, kena ikat, hang duduk dalam kereta, dalam lori, dalam truk, dalam perjalanan balik mai kat aku. Sampai lagi hang jaga. Sampai lagi hang kena hukuman seberat-beratnya, kerana hang hamba yang tak betul dan hang lari dalam keadaan hang rasa terlepas. Sebenarnya hang tak terlepas, kerana hang sudah ditangkap. Itu perumpamaan orang yang mati seperti mana seorang hamba yang derhaka, yang lari, sudah ditangkap, patah balik kepada tuan dia untuk menerima hukuman buruk. Itulah nasihat yang diberikan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Hazim kepada seorang khalifah yang baru dilantik pada ketika itu, yang bernama Sulaiman ibn Abdul Malik. Kata khalifah, kata raja ataupun Perdana Menteri pada masa itu kepada ulama tersebut, "Ya Aba Hazim, ma lana nakrahul maut." Wahai Abu Hazim, awak kita ni benci dan tak suka kepada mati. Pasal apa kebanyakan orang bila sebut mati dia tak mau dengar, dia tak suka? Pasal dia menyuburkan dunia dan meruntuhkan akhirat. Li'annakum ammartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum. Kerana kamu semua membangunkan dunia, meruntuhkan akhirat. Tu yang tak mau mati. Hidup kita bagaimana kita nak mewah hebat di dunia, nak pakai baju cantik, nak duduk rumah mewah, nak beli kereta mahal, nak bagi duit banyak, nak makan sedap, nak tidur sedap, nak sembang syok. Fikir dunia siang malam, akhirat runtuh, tak ada pakai apa. Pasal itu dah tak mau mati dan benci mati. Tapi kalau sebaliknya kita membangunkan akhirat, kita akan suka nak mati. Jadi kalau orang tanya, "Ustaz, hang nak mati ke tak mati?" Oh, tak mau lagi lah. Pasal kita pun tak ada bekai. Kita lebihkan dunia daripada akhirat, maka semua kita tak berani mati. Dia kata kerana kamu memakmurkan duniamu, membangunkan duniamu saja, wa kharrabtum akhiratakum, maka kamu meruntuhkan akhirat kamu. Maksud meruntuhkan akhirat, hak di akhirat non kita tak bangunkan. Fa innakum takrahu, kamu benci berpindah daripada tempat yang kamu bangunkan kepada tempat yang kamu runtuhkan. Kita duk bagi elok dunia, akhirat tak bagi elok. Lepas tu nak pergi ke akhirat yang tak elok, kita tak suka. Tapi suka tak suka pun mesti kena pergi, mesti tinggal tempat elok ni. Rumah kita buat mahal-mahal, ratus-ratus ribu. Kereta kita beli puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Tanah kita beli banyak. Tu orang jenis himpun tanah. Bendang ratus-ratus kelong, dusun lagi. Atas gunung cerai ada, kaki gunung cerai ada. Tekat duk himpun dunia, akhirat tak himpun. Dia tak suka tinggal dunia. Dia tu pandai beli tanah sampai 400 long, duit 12 juta duduk dalam bank. Pandai apa? Himpun benda dia nak tinggal. Orang yang pandai, orang yang
menggunakan kelebihan keduniaan dia untuk bekal di akhirat. Duit dia pandai cari, ada 15,000 dan ada 15 juta dalam bank. 15 juta tu dia guna buat kebajikan. Tu yang cerdik. Buat 15 juta sampai habis. Dan ini jadi papa kedana. Tu bukan tahap kita, tu tahap Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bagi ke semua. Kita daripada 15 juta, daripada 100,000, kita boleh ambil 10,000 untuk kebaikan kita, untuk benda yang berterusan. Baki lagi kita tinggal pusaka anak bini tu kira betul dah. Jangan sampai ada 100,000, 100,000 1 sen pun tak ada ke arah kebaikan. Maka orang yang lebih memakmurkan dunia, membina dan memperindahkan dunia, menghuduhkan akhirat, membangunkan dunia, meruntuhkan akhirat, dia tak mau pindah daripada dunia yang cantik ini kepada akhirat yang huduh, yang dia biar tak bagi cantik. Tu jawapan pertama Abu Hazim rahimahullah kepada Sulaiman ibn Abdul Malik. Soalan yang kedua, fa akhbirni kaifal qudumu ala Allah azza wa jalla. Soalan yang kedua, khalifah tanya dia, tolong habaq kat saya, bagi tahu kat saya bagaimana kedatangan seseorang bertemu Allah. Bagaimana kita nak masuk kubur jumpa Allah ni? Kita semua mati akan dimasukkan dalam kubur. Orang usung mayat kita buh dalam kubur. Bagaimana kemasukan kita ke dalam kubur ketika itu? Jawab dia, sesungguhnya orang baik datang kepada Allah seperti orang yang pergi, seperti orang yang ghaib, seperti orang yang bermusafir, yang pulang kepada keluarganya dalam keadaan terlalu gembira, tak sabar nak jumpa keluarga. Adapun orang yang jahat, dia datang kepada Allah seperti hamba yang lari, yang datang kembali kepada tuannya dalam keadaan terlalu takut dan bimbang. Orang tak betul, dia masuk kubur dalam keadaan takut sungguh-sungguh, kerana lepas masuk kubur dia kena hukuman yang sesuai dengan tak betul dah dulu. Tapi orang yang betul, yang baik, masuk kubur seperti seseorang yang telah bermusafir sedang pulang kepada keluarganya. Kita pulang dalam keadaan gembira, keluarga kita pun gembira nak sambut kita. Pasal kita tak ada masalah dengan keluarga kita. Kita syok, aku dah 3 hari tak jumpa keluarga aku, kepada anak aku, isteri aku, suami aku. Maka kita balik dalam keadaan tak sabar nak jumpa keluarga. Tu orang baik, balik jumpa keluarga yang baik. Orang yang buat jahat seperti orang yang tuang cabut lari daripada tuan dia. Dalam perjalanan dia dah nampak apa dia nak kena. Nak kena ikat, nak kena pukul, nak kena tibai. Pasal apa? Pasal dia lari dengan kejahatan, dia balik dengan hukuman terhadap kejahatan tu. Tu zaman dulu hamba, zaman lah kita buat contoh pembantu rumah lah mudah. Kita ambil pembantu rumah kerja dengan kita, dia curi duit kita, lari. Kita buat report polis, tak tahu kena tangkap. Bagaimana perasaan dia ketika ditangkap, nak dibawa ke lokap tu, nak dibicarakan, nak dihantar ke penjara dengan hukuman yang berat disebabkan yang dia curi tu ratus-ratus ribu contoh dia. Ada seorang hamba Allah jadi pembantu rumah, bukan tegak curi, dia bunuh tuan rumah. Wal'ayazubillah. Dia ditangkap, dia sedang menunggu tali gantung nak ikat tengkuk dia, nak gantung dia. Bagaimana perasaan dia ketika dia ditangkap? Tak bercara lagi, tak masuk lokap lagi, tak masuk penjara lagi, tak pi ke tali gantung. Dia dah nampak dah dia akan digantung, kerana dia keluar lah kadang bunuh tuan dia. Itu berlaku. Maka demikian juga orang yang jahat, takut kepada mati dan bimbang kepada mati dalam perjalanan dia.
Sebab itu dalam hadis kata, apabila berlaku kematian, naklah kamu segera selesaikan keadaan si mati. Jangan taruh lama. Mati pukul 8 malam, 11 pagi tanam dah. Jangan mati pukul 8 malam, tunggu 6 petang baru tanam. Makruh, biar lama-lama. Kenapa tak boleh taruh lama? Kerana kalau si mati itu orang baik, kamu mempercepatkan dia ke tempat yang baik. Kalau si mati itu orang jahat, kamu cepat buang orang jahat daripada duduk dekat dengan kamu. Hak mati tu jahat, buang dia cepat-cepat. Biar dia pergi tempat jahat, dapat balasan jahat. Kamu tak berkawan, tak duduk dekat orang jahat. Kamu buang orang jahat itu daripada kampung kamu. Ada orang jahat ni siapa pun tak suka. Lah ni kita tahu ada orang jahat, kita tak boleh buang dia sebab dia tak mati. Kalau boleh kita mau orang jahat tu, jangan ada dalam kampung kita. Biar polis tangkap dia, buh dalam penjara, tak keluar terus, tak apa. Pasal apa? Jahat, duduk tepi rumah aku, duk buat jahat lalu kat aku. Orang jahat ni masa hidup kita tak suka dah, tambah lepas mati. Maka syarak kata, bila jumpa kematian seseorang, pastikan dia segera dikebumikan. Kerana orang mati itu sama ada baik ataupun jahat. Kalau dia orang baik, dia cepat pergi tempat baik. Kalau dia orang jahat, kamu buang orang jahat daripada duduk dekat dengan kamu secepatnya. Itu yang disebutkan dalam hadis. Kemudian ditanya soalan yang ketiga, fa ayyul a'mali afdalu? Apakah amalan yang paling baik wahai Abu Hazim? Dia jawab, adaul fara'id wajtinabul maharim. Menunaikan yang diwajibkan dan menjauhi yang diharamkan. Inilah amalan yang terbaik. Mana Allah wajib kita buat. Allah wajibkan kita mengaji. Hari-hari kita mengaji. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Maka bila Allah Ta'ala kata mengaji wajib, tiap hari kita mengaji, kita sudah menunaikan kewajipan. Apa lagi yang wajib? Sembahyang 5 waktu. Tiap-tiap hari kita sembahyang tak tinggal, kita menunaikan kewajipan. Hak tu jenis tiap-tiap hari. Hak setahun sekali puasa bulan Ramadan. Hak seumur hidup sekali buat haji umrah. Jadi kewajipan yang diwajibkan kita tak tinggal, kita sudah melakukan amalan terbaik. Menjauhi yang haram, kita jauhi sungguh-sungguh. Yang haram itu dosa kecil atau dosa besar, dosa zahir atau dosa batin. Yang haram ada dosa zahir, ada dosa batin. Allah suruh jauh dua-dua. Wa zaru zahiral ismi wa batinahu. Hendaklah kamu semua meninggalkan dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin. Dosa yang zahir, dosa yang dilakukan oleh anggota-anggota yang zahir. Anggota yang zahir ada 7. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah, dosa mata apabila dia lihat yang haram, dosa telinga apabila dia mendengar yang haram, dosa mulut bila dia bercakap yang haram, dosa perut bila dia makan minum yang haram, dosa tangan bila dia guna tangan buat benda haram, guna tangan untuk mencuri orang, guna tangan untuk tumbuk orang tanpa salah apa, dosa kaki bila dia melangkah pergi tempat haram, bila dia tendang orang tanpa sebarang sebab, tak ada pasal-pasal apa, terajar orang. Kejadian buli ada berlaku di sebahagian sekolah. Abang-abang besar tendang adik-adik kecil, tak ada salah apa, maka dia buat dosa kaki. Dosa kaki melangkah pergi tempat haram. Orang langkah pergi masjid, dia langkah pergi kedai nombor ekor. Dosa kaki dia melangkah ke tempat haram. Berapa dah? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. 7. Jauhi dosa kita dari 7 anggota tu, kita sudah menjauhi dosa yang zahir. Kemudian dosa batin, dosa dalaman, dosa hati. Apabila hati itu memiliki sifat yang dibenci oleh Allah,
sifat madhmumah, sifat yang dicela, seperti sombong, angkuh, kagum kepada diri sendiri, kedekut sampai tak keluar zakat, sifat takabur, riya, ujub, sum'ah, bakhil, macam-macam sifat buruk dalam hati yang merupakan dosa dalaman yang perlu kita jauhi. Tu hak jenis pertama, dosa luar, dosa dalam. Dosa luar, dosa anggota yang 7, dosa dalam, dosa hati. Jenis kedua, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar kena jauhi seperti syirik kepada Allah wal'iyazubillah, seperti tinggal sembahyang 5 waktu, seperti tak puasa bulan Ramadan. Imam Al-Zahabi rahimahullah karang kitab nama dia Al-Kabair, tajuk dia dosa-dosa besar. Ada berapa? Ada lebih kurang 70 dosa-dosa besar dalam kitab itu. Ada lagi satu kitab karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, nama dia Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, 2 jilid besar, juga membicarakan dosa besar. Satu lagi dosa kecil. Dosa kecil pun kena jauhi. Ulama kata la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kamu memandang kecil kepada dosa kecil itu, sesungguhnya gunung yang besar daripada batu yang kecil. Gunung jerai yang besar itu datang daripada batu yang kecil, campur batu yang kecil, campur batu yang kecil, jadi batu besar, jadi gunung jerai. Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa attaqi. Jauhi dosa-dosa yang kecil dan dosa besar. Siapa jauhi dosa kecil, dosa besar, dia adalah orang yang bertakwa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. Jadikan dirimu seperti orang yang berjalan di atas tanah yang dipenuhi dengan duri-duri, yang dipenuhi dengan kaca dan paku, maka dia berhati-hati daripada memijak apa yang dia nampak tadi. Kita berjalan atas jalan tar, kasut pun tak ada. Di jalan itu ada paku, ada kaca, ada kayu, ada lopak. Kita lari daripada semua itu. Pijak paku, masuk hospital, masuk klinik. Pijak lopak, tergeliat kaki, masuk dalam kaki dan lopak. Kita elak daripada lopak yang berbahaya. Naik motor pun elak daripada lopak. Naik kereta masuk taman, ada tengah-tengah tu, awas lubang berbahaya. Besi tu dipinjam oleh doktor, tak bertauliah, tak hantar balik. Taman-taman lah ni kadang-kadang besi yang tengah jalan tu mereka ambil, pergi jual kat Hindu botol. Kita bawa kereta, terjun tayar kereta lah tu, jahanam kereta kita. Orang bawa motor laju, terjun motor jahanam, tuan motor masuk kubur terus. Pasal jalan tu berlubang, asal ada besi, ada hamba Allah mana pinjam tak hantar balik. Hak prihatin dia pergi ambil kayu letak tu, dia buh kain ataupun dia buh daun nyok, dia buh apa-apa supaya orang nampak daripada jauh, oh ada benda situ. Tidak, orang tak tahu. Orang lari, bawa kereta laju, motor laju, kereta tak apa, jahanam tayar, bawa motor masuk dalam tu, arwah terus. Maka kita tahu tengah jalan di taman itu ada lubang, kita tolong bantu orang lain bubuh kayu, kita bubuh kayu ke bubuh apa supaya orang tak terjun dalam tu. Kita tahu itu ada lubang, kita tak terjun. Kita terjun, kita teruk, motor kita terjun, motor kita jahanam, gerek kita terjun jahanam. Pasal apa? Mudarat kalau jatuh dalam tu. Maka kita berjalan di tengah jalan ada lubang, takut tergeliat kaki. Kalau kita berjalan ada kaca, takut luka kaki. Ada paku, takut paku karat masuk kaki kita. Ada ulang, takut dia patuk kita. Sebarang jalan yang ada mudarat, ada ranting, takut kena mata kita, kita kepak ranting tu. Hadis kata buang ranting, buang kayu, buang sesuatu yang menyakitkan, memudaratkan orang tengah jalan itu mudah masuk syurga. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, aku nampak seseorang itu sedang menikmati nikmat dalam syurga kerana dia buang sesuatu yang menyakitkan tengah jalan daripada orang ramai.
Benda ganggu orang ramai kita buang, kita dapat pahala. Kita naik motor kereta lalu kot jalan, ada kantin boleh kena cermin kereta orang bercalak, kena mata orang boleh jadi mudarat, kita kepak buang kantin tu, kita dapat pahala. Oh ni pokok si fulan tu yang salah bila dia biar kantin tu ganggu orang jalan. Pokok tanam dalam kawasan rumah dia, tapi kantin jangan pi sampai tengah jalan tu milik orang ramai. Bila kantin tu kena cermin kereta orang bercalak, kena mata orang boleh sakit, ada lopak depan rumah dia biar orang boleh jatuh tu patah gigi, maka dia telah menempah mudarat kepada pengguna jalan, dia berdosa kalau dia biar. Kita tolong selamatkan, kita kepak kantin nak kena mata orang, kita tolong kambuh lopak nak orang nak terjun, kita dapat pahala. Kita buang kaca paku yang boleh kena tayar kereta orang jahanam, kita dapat pahala. Tapi nak beramal lagu tu susah nak jumpa. Kadang-kadang bahaya balik. Kita naik lebuh raya, ada tayar kereta terkeluar duduk tengah jalan, ada kayu ke apa atas lori terjatuh tengah jalan, kita berhenti kereta tepi jalan, ambil buang, pahala besar. Pasal kita selamatkan ratusan ribuan orang nak guna jalan tu. Tapi masa kita nak pergi ambil, kita nak kena tengok kereta laju, pergi duduk belah ambil gitu, arwah kita sekali. Jadi kita selamatkan orang pengguna lebuh raya daripada belah satu benda yang duduk tengah lebuh raya, pahala besar. Kita selamatkan orang yang guna jalan kampung yang lopak dan berbahaya, kita kambuh, pahala besar. Karena kalau orang jatuh dalam lopak tu, boleh jadi dia patah gigi, boleh jadi dia boleh mati. Kita buang kantin nak kena mata orang jalan kaki kena mata, orang kayu geret kena mata, orang naik motor kena mata, orang naik kereta kena cermin, dapat pahala besar. Hadis ajar sedemikian. Jadikan dirimu seperti orang yang berjalan di atas satu tanah. Tanah itu dipenuhi dengan duri, dipenuhi dengan kaca, dengan paku, dengan lopak, dengan benda-benda mudaratkan. Kita elak kaki kita daripada pijak kayu, pijak kaca, masuk kaki dalam lopak boleh tergeliat. Dan sambungannya menyatakan, yahzaru ma yara, dia berhati-hati daripada pijak benda yang dia nampak yang boleh mudarat. Hati-hati daripada pijak paku, pijak kaca. Kita bukan dekat paku kaca, kadang depan rumah kita ada pasir, paku tak nampak, kaca tak nampak, tik kucing yang banyak. Kita tolong buang tik kucing tu daripada orang pijak. Naik atas kereta, wangi hau kereta dia, kita selamatkan kereta dia daripada busuk tik kucing tu. Kita kambuh ataupun kaih, dapat pahala. Niat nak selamat orang daripada benda tak elok. Tapi siapa orang yang buat lagu tu, biar pergi lah, kucing berak tengah halaman bukan rumahku, tengah jalan. Dia tahu mau buang tik kucing tu jenuh. Tapi kalau dapat pahala, senang saja. Macam orang pergi makan di kedai, habis kita makan pinggan tu kita biar. Memang kerja kita biar pun. Tuan kedai tu yang ambil kopi. Tapi ada orang dia tolong susun, memudahkan orang nak ambil. Ada orang saya biasa tengok dia habis makan di kedai, dia angkat pinggan pitak di sinki. Hak tu di rumah orang dia buat di kedai. Tujuan dia, aku dapat pahala. Kerana aku tolong memudahkan pekerja kedai ni. Walaupun sepatutnya kerja dia ambil pinggan, pi buang di sinki, dia sendiri tolong angkat, tolong susun, buang tulang-tulang habis haki, susun tinggal, dapat pahala. Angkat pula buat pitak di sinki, lagi banyak pahala. Tapi hati makan di kedai 1000 nak jumpa seorang buat gitu payah. Dia berkata, hang ustaz buat ke tak? Ustaz lagi tak buat, tak ada masa. Habis makan belah gitu kan. Tak kena gaya orang belanja lagi syok. Kemarin saya habis kuliah subuh, pi nak makan kedai tutup. Kang Abu pi sampai ke Yan lah. Masuk satu kedai makan, tuan kedai tu kata, ha sila. Ramah satu pasal tuan ni. Saya tak nak tengok dia tak nak tengok saya. Kedai dia saya tak nak masuk. Saya pun ambil belok, nak bayar, dia kata tak payah bayar. Lega saya. Pasal apa tak ada bayar? Saya kenal ustaz. Ustaz kali pertama main kedai saya. Saya apa saya sesat main tahun ni. Pagi ni boleh pergi pula kan, pergi.
Jadi kita makan di kedai, kita meringankan pekerja itu, kita dapat pahala. Satu lagi masuk tandas. Ada orang masuk tandas, dia buang air besar, dia tinggal dulu. Orang yang masuk kedua tu maki dapat kena. Siapa loklah ni berak tak buang. Tapi kalau kita masuk buang air besar, buang air kecil, kita tarik air bagi hilang najis kita, orang yang masuk tak rasa apa, tak marah kat kita. Dalam masa yang sama secara tidak langsung dia berterima kasih kat kita, walaupun dia tak kenal kita. Ada orang perangai dulu, masuk tanah dia biar dulu tu. Harta pusaka dia tinggal dulu. Kita masuk, kita maki dulu pak kandang. Korang ajak dia ni masuk berak tinggal dulu ni saja. Kencing tinggal dulu ni saja. Aku nak buang air besar air kecil, cari pasal ni dia. Kutuk dia pula. Dia tak ada dah pergi mana tu. Ada seorang hamba Allah singgah satu tandas. Kawan nak sebelum tu masuk, tarik tak turun. Dia masuk, tengok-tengok ada najis kawan tu. Tarik tak turun juga, tembak ngayak tak turun juga. Lah kali dia tak berani nak buang yang besar, dia keluar tutup muka, takut orang tuduh hak dia. Dia kata saya lari terus menjerit, takut orang kata saya punya pasal hak orang sebelum saya ni. Bukan dia tak mau buang, tapi masalah di situ. Jadi kalau kita masuk tandas, kita sedar kita tak suka orang yang masuk sebelum kita tinggal najis dia di situ, dia buang air besar, buang air kecil, dia tinggal di situ, kita pun jangan buat benda tu kat orang lain, kerana orang lain juga tak suka. Hadis kata di antara sifat orang beriman, memasukkan rasa gembira ke dalam hati saudaranya yang beriman. Jadi kita masukkan rasa bukan gembira, benci kat kita, marah kat kita. Dengan sebab kita masuk tandas, yang selesai, yang penting aku selesai buang air besar, buang air kecil. Lepas tu aku tak bagi hilang najis aku tu, bukan aku peduli, yang penting aku selesai sudah. Biar orang hak kedua masuk, dia tanggung derita pasal kita tinggal benda yang tak elok kat dia. Maka nak dapat pahala masuk tandas setelah buang air besar, air kecil, selesaikan, hilangkan najis tu, supaya orang masuk lepas kita tak kutuk kita, tak doa buruk kat kita. Padahal benda tu kena kecil, siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Macam kita berjalan tengah jalan jumpa paku sebuntung, kita buang paku tu, Allah berterima kasih kat kita, bagi pahala kat kita, boleh masuk syurga mudah dengan buang paku. Padahal buang paku sebuntung, kalau orang tahu, orang tak ucap terima kasih. Tahniah lah kerana buang paku sepuntung, kami sekampung lega, selamat tayar kereta, tayar motor kami, selamat kaki kami daripada pijak paku. Aku nak pergi jumpa Sultan Kedah, suruh bagi pingat ke hang pasal hang berjasa buang paku sepuntung tengah jalan. Mana ada orang bekerja ke tu? Tak pernah berlaku Sultan bagi pingat pasal apa? Jasa dia buang paku sepuntung. Diisytiharkan si fulan ni dapat pingat besar, dapat datuk dengan sebab dia amat berjasa. Jasa dia apa? Kepak kantin. Kepak kantin, orang tengok terima kasih, orang tak kata. Tapi Allah berterima kasih kepada orang yang menyelamatkan manusia daripada malapetaka, daripada kemutaran. Kantin tu kalau kena mata orang, buka. Tak kena gaya, buta. Kita tolong kepak, manusia tak berterima kasih, Sultan tak bagi pingat, tapi Allah bagi syurga kat kita. Hadis kata sedemikian. Kita buang sesuatu yang mudaratkan manusia tengah jalan, menempah dan mempermudahkan masuk syurga. Bahkan dia tanda keimanan, kerana keyakinan kita Allah berredha dan bagi pahala, bagi syurga. Sedangkan manusia tak akan berterima kasih dengan sebab kita buang kantin satu batang kantin. Hadis kata apa? Imatatul adha 'anit tariq. Al-imanu a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Iman itu yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah membuang sesuatu yang menyakitkan daripada tengah jalan. Buang paku sepuntung tanda keimanan, kerana manusia tak berterima kasih, tapi Allah bagi pahala dan berterima kasih kepada kita. Kerana kita menyelamatkan berapa ramai hamba Allah yang lalu kot tu daripada tayar dia tembus,
tayar kereta, tayar gerek, tayar motor, tayar tak apa lagi boleh tukar bayar duit. Kalau kaki dia tembus lagi teruk. Kaki dia terpijak paku sebab kita biar paku situ, kita jumpa. Maka hadis kata buang sesuatu menyakitkan itu pahala banyak. Jadikan dirimu seperti orang yang berjalan di atas tanah yang mempunyai banyak duri, banyak kaca, banyak paku, banyak lopak. Dia berhati-hati daripada kakinya menyentuh bahaya itu. Pasal apa dia buat contoh lagu ni? Karena dia nak habaq hujung dia, la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan kamu memandang kecil dosa, jangan kamu memandang kecil dosa-dosa kecil, jangan kamu memandang remeh dosa-dosa kecil itu. Sesungguhnya gunung yang besar itu datang daripada batu yang kecil. Dosa besar daripada dosa kecil. Dosa kecil bila dikekalkan ditukar jadi besar. Al-israru ala saghiratin kabiratun. Mengekalkan dosa kecil itu bertukar jadi besar. Panjang lagi perbincangan dialog yang berlaku antara Imam Abu Hazim dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Tak boleh nak sambung dah kerana masa sudah sampai ke penghujung dia. InsyaAllah esok ada ruang kita sambung sikit lagi di samping beberapa ayat yang berbagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.